Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Ops Selamat 22 sempena Aidilfitri akan dilaksana pada 8 hingga 13 April ini dengan tema Rumah Selamat, Selamat Sampai ke Destinasi. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata PDRM harap kerjasama penuh masyarakat bagi memastikan sasaran operasi berkenaan dapat dicapai. Selain memastikan Syawal disambut dengan rasa selamat dan sejahtera. Kematian akibat strok haba, satu lagi kes dilaporkan minggu ini menjadikan kes kematian berkaitan cuaca panas kepada 2 orang. Menurut NADMA, kematian baharu itu direkodkan pada 1 April lalu, membabitkan seorang kanak-kanak berusia 3 tahun di Kelantan. Sebelum ini, kematian pertama melibatkan individu berumur 22 tahun di Pahang. Setakat 3 April, pemantauan mendapati jumlah kes penyakit berkaitan cuaca panas meningkat kepada 37. Ia masing-masing membabitkan 10 kes strok haba, kes kelesuan haba 26 dan 1 kes kejang haba. Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi beri jaminan tiada catuan air dilaksanakan di negeri itu semasa sambutan Aidilfitri nanti. Beberapa langkah proaktif diambil bagi menangani isu kekurangan air. Tetapi dari segi Ops Aidilfitri yang kita buat bersama Rahnil SAJ, 27 lori tangki dan 294 tangki statik sudah digerakkan di setiap daerah-daerah. Jadi itu langkah-langkah awal berjaga-jaga supaya kalau ada isu tekanan air itu, tangki-tangki ini dan lori-lori ini sudah digerakkan untuk mengurangkan impak kesan daripada pressure air yang kurang. Pengguna jalan raya di laluan lingkaran tengah utama LTU tidak boleh sewenang-wenangnya berhenti di tepi jalan termasuk untuk berehat dan berbuka puasa. Ketua Polis Pahang Datuk Yahya Othman berkata, pengguna hanya boleh berhenti di tepi jalan sekiranya berada dalam keadaan kecemasan. Walaupun di jalan raya belum ada ditempatkan ada R&R, bila boleh berhenti itu rasa saya dalam keadaan kecemasan lah. Tetapi pastikan keselamatan kenderaan mereka. Nanti takut dia parking tempat yang tak semestinya dan dia akan melibatkan perkara-perkara yang tidak digini. Itu yang penting lah. Sebab saya dimaklumkan ramai orang membuang sampah. Bank Rakyat mengumumkan pembayaran dividen bagi tahun kewangan 2023 sebanyak 15% dengan jumlah pembayaran sebanyak RM424.62 juta. Turut diumumkan dividen istimewa sebanyak 2% sempena ulang tahun ke-70 bank tersebut melibatkan pembayaran RM56.62 juta. Pembayaran dividen kepada anggota dibuat bermula hari ini. Manakala pembayaran dividen istimewa pula akan dilakukan September depan. Prestasi kewangan merangsangkan membolehkan Bank Rakyat mengoptimumkan modal dan mengekalkan pembayaran dividen yang tinggi. Manakala agihan dividen skim simpanan pendidikan tinggi nasional Simpan SSPN 2023, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN umum dividen 3.60% meningkat berbanding 3.05% tahun sebelumnya. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata ia melibatkan peruntukan RM357 juta. Semakan penyata simpanan masing-masing boleh dilakukan bermula esok. Semakan boleh dilakukan menerusi aplikasi MyPTPTN. Malaysia terus komited bantu rakyat Palestin. Perdana Menteri berkata kerajaan sedia beri bantuan tambahan bagi misi kemanusiaan untuk rakyat negara itu. Jelas beliau, tambahan bantuan buat Palestin itu boleh dilakukan kerana kerajaan masih mempunyai peruntukan untuk berbuat demikian. Untuk laporan cuaca seluruh negara langsung bersama pegawai Met Malaysia, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini.
Dimulakan dengan tinjauan paparan cuaca melalui paparan imej satelit terkini. Diperhatikan pada ketika ini kelompok awan aktif di rantau negara kini lebih banyak tertumpu di kebanyakan bahagian di Sarawak, Sabah dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Manakala di kebanyakan kawasan di sekitar Semenanjung keadaan cuaca cerah dan tiada awan yang signifikan kecuali di sekitar bahagian selatan dan juga di selatan negeri Perak dan juga di negeri Selangor. Oleh itu keadaan cuaca panas telah dikemas kini setakat pada jam 4.30 petang tadi. Berikut adalah kawasan yang berada di tahap gelombang haba iaitu dengan suhu maksimum harian di antara 37 hingga ke 40 darjah Celsius, iaitu bagi kawasan yang ditandakan jingga di sekitar negeri Kedah iaitu di daerah Padang Terap di Kedah, di Hulu Perak, Jajahan Jeli dan juga Gua Musang di Kelantan, seterusnya di daerah Jerantut, Maran dan seterusnya di Temeloh dan juga di Raup Negeri Pahang. Dan seterusnya pula amaran tahap berjaga-jaga iaitu tahap pertama dengan suhu maksimum harian di antara 35 hingga ke 37 darjah Celsius juga telah direkod di kebanyakan kawasan terutamanya di sekitar negeri Perlis, di kebanyakan daerah di negeri Kedah, di daerah Timur Laut dan juga seberang perai tengah di Pulau Pinang, di bahagian tengah negeri Perak, seterusnya di negeri Kelantan meliputi di Jajahan Kuala Kerai dan juga Pasir Putih dan seterusnya pula di negeri Terengganu iaitu di daerah Besut dan juga Dungun dan seterusnya di kawasan yang ditandakan kuning di sekitar negeri Pahang, Negeri Sembilan dan juga Johor. Dalam keadaan yang sama juga, keadaan 5 kawasan di Sabah dan Sarawak kini berada di tahap gelombang haba iaitu tahap berjaga-jaga. Tahap pertama iaitu di sekitar Kota Marudu, Kota Belud dan juga Tenom di Sabah dan seterusnya di daerah Limbang dan juga Mukah di Sarawak. Orang awam diminta untuk mengurangkan aktiviti di luar kawasan rumah dan mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka serta minum air dengan secukupnya ketika berpuasa iaitu ketika bersahur dan juga ketika berbuka. Seterusnya pula kita beralih kepada tinjauan keadaan cuaca terkini. Diperhatikan pada ketika ini melalui gema radar, diperhatikan keadaan cuaca cerah dan tiada hujan di kebanyakan kawasan di sekitar Semenanjung Malaysia. Namun keadaan cuaca hujan berserta ribut petir masih lagi dicerap terutamanya di sekitar beberapa kawasan di selatan dan juga tengah negeri Perak, di sekitarnya di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan juga di pedalaman negeri Sembilan yang mana keadaan ini kami jangkakan akan beransur reda pada awal malam nanti. Seterusnya pula pada awal pagi nanti keadaan cuaca hujan jangkakan hanya akan lebih tertumpu di sekitar kawasan perairan negeri Perak, Selangor dan juga negeri Sembilan. Kita beralih pula ke tinjauan cuaca di sekitar Sabah dan juga Sarawak. Dengan keadaan cuaca berbeza dengan keadaan cuaca lembap di kebanyakan kawasan pada ketika ini dengan hujan di beberapa kawasan dicerap di kebanyakan bahagian di Sarawak, manakala di Sabah pula keadaan cuaca hujan tertumpu di sekitar bahagian pedalaman, Tawau dan juga Sandakan termasuk juga di wilayah Persekutuan Labuan. Keadaan cuaca hujan terutama yang sedang berlaku di bahagian selatan dan juga tengah Sarawak dijangkakan mampu untuk berlanjutan sehingga ke tengah malam nanti. Seterusnya pula pada awal pagi nanti keadaan cuaca hujan di Sabah dan Sarawak jangkakan akan lebih tertumpu di sepanjang kawasan perairan di selatan dan juga tengah Sarawak serta di kawasan berhampiran pantai di timur Sabah. Baiklah, untuk anda untuk mendapatkan info cuaca terkini boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum.
JPJ Sabah tingkatkan pemeriksaan ke atas semua bas ekspres yang beroperasi sepanjang musim perayaan ini. Antara paparan dari negeri di bawah bayu, rinciannya bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Baik, Sahih. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi khas Hari Raya Aidilfitri 2024 yang dilaksana sejak 1 April hingga 20 April ini. Ia bagi memastikan kelancaran pergerakan perjalanan pengguna serta pengurusan aktiviti penguatkuasaan lebih aktif dan berimpak tinggi bagi meminimumkan kadar kemalangan dan kematian di jalan raya. Pengarah JPJ Negeri Sabah Muhammad Aris Ali berkata operasi khas berkenaan memfokuskan 9 kesalahan utama yang dikenal pasti penyumbang kepada berlakunya kemalangan dan kemalangan maut di jalan raya. Tidak mematuhi had laju. Yang kedua, tidak mematuhi isyarat lalu lintas lampu merah. Ini kita sering perhatikan, dia mengakibatkan kemalangan. Yang ketiga, memotong di garisan berkembar. Ini selalu berlaku. Kita akan memberi perhatian kepada kesalahan ini. Beliau berkata demikian dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Radio Sabah FM. Menurut Muhammad Aris, setakat Rabu lalu 1,300 notis saman atas pelbagai kesalahan dikeluarkan dan 65 kenderaan disita hasil pemeriksaan 6,630 kenderaan dalam operasi khas tersebut. Beliau mengingatkan pengguna jalan raya agar sentiasa berhati-hati memeriksa kenderaan sebelum memulakan perjalanan dan mematuhi peraturan jalan raya yang ditetapkan. Sementara itu, pemeriksaan ke atas bas ekspres yang beroperasi sempena Aidilfitri ini terus diperkasa menerusi operasi khas tersebut. Ia bagi memastikan semua bas terbabit berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Ketua Unit Keselamatan Jalan Raya dan Koperat JPJ Azman Poji berkata, setakat hari ini sebanyak 66 bas ekspres telah diperiksa, kesemuanya didapati selamat digunakan. Pemeriksaan fizikal bas dilakukan oleh pegawai JPJ dari Unit Keselamatan Jalan Raya. Ciri-ciri fizikal itu adalah seperti kita tengok dari segi tayar condition lah. Dari segi tayar condition, dari segi lampu, dari segi cermin. Basically yang main item lah. Substitute driver ni kita wajibkan ada, especially yang perjalanan jauh lah. Contohnya melibatkan daripada KK ke Tawau. Azman memberitahu pemberita selepas melakukan tinjauan operasi pemeriksaan kondisi bas ekspres di Terminal Bas Bandaraya Utara Inanam. Pembenihan awan yang dijalankan di 3 daerah iaitu Papar, Lahad Datu dan Tawau berjaya menghasilkan 67% hujan. Justru inisiatif kerajaan negeri untuk meneruskan operasi itu jika cuaca panas dan kemarau berpanjangan disambut baik Kementerian Kerja Raya Sabah. Operasi pembenihan awan ini dikendalikan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah. Kementerian Kerja Raya Sabah memang memberi kerjasama, memberi maklumat, koordinat kawasan-kawasan tadahan air. Untuk sekiranya dilakukan pembenihan awan, maka kita memerlukan target-target kepada kawasan-kawasan tadahan untuk menerima hujan. Dato' Syed Helmi yang juga timbalan Ketua Menteri ditemui pemberita di Papar. Lokasi kritikal di Sabah yang terjejas bekalan air ketika ini ialah Papar, Tuaran dan beberapa kawasan sekitar Kota Kinabalu serta Pulau Sebatik, Tawau. Terdahulu ketika melancarkan kempen keselamatan jalan raya sempena Aidilfitri, Dato' Syed Helmi mengingatkan semua pengguna jalan raya agar sentiasa berhati-hati serta mematuhi peraturan sempena musim perayaan. Beliau juga mahu laluan di kawasan projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah diselenggara demi keselamatan pengguna. Hanya 20% daripada keanggotaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah dibenarkan bercuti sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Dari segi kesiapsiagaan khususnya untuk perayaan Aidilfitri ini, daripada segi keanggotaan kita cuma membenarkan 20% saja untuk bercuti, dan bercuti itu pun kita tengok lokasi. Sekiranya keadaan memerlukan dalam keadaan sekarang ni dengan keadaan yang kering, yang api hutan kerap berlaku di Sabah ni terutama pada setiap hujung minggu. Farhan ditemui pemberita selepas majlis penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim, warga emas, fakir miskin dan orang kurang upaya peringkat Zon 4 Keningau yang disempurnakan Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tauik.
Bekalan elektrik di negeri ini dijangka stabil pada musim perayaan ini tanpa catuan bekalan. Ia hasil usaha berterusan Sabah Electricity Sdn Bhd SESP meningkatkan kapasiti bekalan tenaga di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan melalui 6 set jana kuasa sewaan. Kita telah pun menambah kapasiti daripada genset-genset yang kita pasang di Pantai Timur di Sendakan dan juga di Labuan. Dalam tempoh 2 minggu ini kita akan lengkapkan sehingga 75 megawatt dan pada hujung bulan Mei kita akan lengkap penambahan sebanyak 100 megawatt lah kapasiti tambahan. Muhammad Yaakob berkata demikian ketika ditemui media dalam program Seikhlas Budi Sesuci Ramadan SESB di Masjid Ubudiyah Pekan Tamparuli yang disempurnakan pengurusinya Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau. Menurut Muhammad Yaakob, set jana kuasa sewaan itu merupakan inisiatif penyelesaian jangka pendek terhadap peningkatan permintaan pengguna elektrik. Seramai 250 golongan asnaf dari masjid dan surau sekitar Tamparuli menerima sumbangan wakalah zakat daripada SESB dalam majlis ini. Umum mengetahui zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan ke atas setiap lelaki dan perempuan Muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Zakat tersebut boleh dibayar sepanjang bulan Ramadan sehingga pagi 1 Syawal sebelum melaksanakan solat sunat Aidilfitri. Ikuti kupasan zakat fitrah situasinya di Sabah oleh wartawan Muhammad Raid Rozlan. Di Sabah, penetapan zakat fitrah adalah RM7.50. Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Datuk Yahya Husin semasa mengumumkan pada 5 Mac yang lalu berkata, kadar zakat ditentukan berdasarkan sukatan 1 gantang Baghdad atau 2.7 kilogram beras yang dimakan majoriti penduduk di Sabah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayar oleh seluruh umat Islam semasa di bulan Ramadan. Ini sudah difardukan dan wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam yang berada di seluruh dunia. Pembayaran zakat fitrah juga mestilah melalui wakil amil sah yang dilantik oleh MUIS. Seramai 2,200 wakil amil yang berdaftar dan ditempatkan di beberapa lokasi seperti pejabat surau, masjid dan pusat beli belah sepanjang bulan Ramadan ini. Mereka ni akan diketuai oleh 40 orang penyelaras wakil amil di seluruh negeri Sabah yang di mana mereka ni berperanan untuk menyelia wakil-wakil amil ni lah sepanjang bulan Ramadan. Saya telah bertugas menjadi amil di Wisma MUIS selama 3 tahun lah. Jadi selama cabaran saya bertugas, tahun yang ketiga ni lah, ada agak panas sikit lah cuaca dia. Walau bagaimanapun saya tetap turun lah ke lapangan. Alhamdulillah. Bahagian zakat dan fitrah MUIS menyasarkan sebanyak 12 juta ringgit jumlah kutipan zakat meningkat RM500,000 berbanding tahun sebelumnya. Justru masih tidak terlambat untuk umat Islam menunaikan rukun Islam yang ketiga iaitu membayar zakat bagi membantu lebih 91,000 golongan asnaf di negeri ini. Alhamdulillah, zakat fitrah kita di negeri Sabah sekarang ni telah diwakafkan sebanyak RM7.50 lah untuk setiap seorang. Marilah sama-sama kita menunaikan zakat wajib bagi kita umat Islam. Muhammad Raid Rozlan, RTM. Institusi penjara di Sabah mencatat kadar pemenjaraan paling rendah dengan nisbah 117 per 100,000 penduduk berbanding 145 per 100,000 penduduk kadar pemenjaraan antarabangsa. Kita berbangga dengan sistem yang keadilan jenayah yang diamalkan di Sabah kita pada hari ini dah dapat mengurangkan kadar pemenjaraan itu sehingga menjadikan negeri Sabah sebagai negeri yang bertaraf antarabangsa dari segi pemenjaraan. Dato' Nordin ditemui media selepas majlis sungkai bersama warga kerja institusi penjara Sandakan. Sementara itu, seramai 19 prospek terpilih di penjara Sandakan dibebaskan menerusi program pelepasan banduan secara lesen PBSL sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri ini.
Program merupakan ihsan institusi penjara negara untuk memberi peluang pelepasan lebih awal kepada prospek. Penjara dia menyasarkan untuk seramai 2/3 prospek ini menjalani pemulihan di luar penjara. Ya, di luar penjara. Sebab kita tengok keberkesanan prospek menjalani pemulihan di luar penjara dengan berbanding dengan yang menjalani pemulihan di dalam fasiliti penjara, kadar residivis itu jauh berbeza. Bercakap kepada RTM dalam program PBSL di Penjara Sandakan, Freddy menjelaskan selain memberi peluang kepada prospek untuk bersama keluarga dan masyarakat, program juga berupaya mengurangkan kesesakan penghuni di penjara. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan Sahih di Angkasa Puri. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda. Sahih. Baradin, terima kasih. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini aktiviti penguatkuasaan, bekalan dan harga barangan serta keselamatan pengguna jalan raya bersempena perayaan Hari Raya Aidilfitri. Langsung saja bersama Fazril di Kuching. Silakan Fazril. Baik, terima kasih Sahih. Nilai projek pembangunan bagi industri pembinaan negara mencecah 180 bilion ringgit tahun ini berbanding 84 bilion ringgit tahun lepas. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, dari jumlah tersebut 90 bilion ringgit adalah projek dibiayai kerajaan dalam bajet perbelanjaan pembangunan, manakala 90 bilion ringgit lagi daripada sektor swasta. Oleh itu, beliau menggalakkan kontraktor pelbagai grade untuk merebut peluang dalam sektor pembinaan seperti bidang pembangunan hartanah dan infrastruktur. Dan dia jangan direbut hanya oleh syarikat-syarikat besar. Dia jangan direbut hanya oleh multinasional. Yang 180 bilion itu perlu dikejar oleh pelbagai daripada kontraktor G1 sampai G7. Mereka perlu itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Penyampaian Sijil Tamat Latihan Accelerator Program for Construction Entrepreneurs di Kuching. Menurut beliau lagi, terdapat 134,000 kontraktor seluruh negara ketika ini dengan 10,243 daripadanya adalah di Sarawak. Dalam pada itu, beliau turut berharap lebih ramai kontraktor yang berkualiti dapat dilahirkan untuk memastikan kejayaan industri pembinaan pada masa akan datang. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak mengalu-alukan lebih banyak syarikat swasta serta badan korporat menjadi rakan strategik inisiatif Kenyalang Gold Card KGC agar lebih ramai warga emas mendapat manfaat. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata rakan strategik KGC tidak hanya tertumpu kepada sektor kesihatan dan perubatan tetapi merangkumi pelbagai perkhidmatan seperti pengangkutan makanan, hotel dan pasaraya. And this is going to be a continuous effort on our part to get more rakan, more strategic partners. Kita nak lihat pertambahan. Katanya setakat 29 Februari lepas, ramai 275,130 warga emas di Sarawak telah memiliki KGC dengan 578 rakan strategik seluruh negeri. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada penyampaian plak Kenyalang Gold Card kepada rakan strategik di Miri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak telah menggerakkan 189 pegawai penguatkuasa dan 97 pegawai pemantau harga di lokasi strategik di seluruh negeri. Ia bagi memantau keberadaan bekalan barangan dan pematuhan peraturan bersempena sambutan Hari Raya Aidilfitri.
Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barim berkata tumpuan penguatkuasaannya antaranya di pasar-pasar awam, pasar basah dan pasar raya. Keberadaan anggota KPDN juga akan ditingkatkan di lokasi yang menjadi tumpuan pengguna bagi mewujudkan persekitaran perniagaan dan beli belah yang selamat dan beretika. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas mengadakan tinjauan di salah sebuah pasar raya di Kuching bersempena pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP di Hari Raya Puasa. Di Sarawak, 18 jenis barangan tersenarai dalam SHMMP dilaksana bermula hari ini sehingga 19 April depan. Antaranya daging lembu import, bawang besar kuning, halia tua import, tomato, sawi hijau dan ikan kembung. Dalam perkembangan berkaitan, Matthew memberitahu dalam tempoh 1 Januari sehingga semalam, KPDN Sarawak telah membuat pemeriksaan ke atas 24,076 premis seluruh negeri. Hasil pemeriksaan tersebut 288 kes direkodkan dengan nilai kompan RM40,900 manakala nilai sitaan dianggar berjumlah RM13.6 juta. Jelas beliau, kes paling tinggi melibatkan kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Justeru peniaga dinasihatkan agar mematuhi undang-undang serta peraturan yang telah ditetapkan, terutama membabitkan harga barangan dan tanda harga. Orang ramai pula diminta untuk berbelanja dengan bijak dan memaklumkan sebarang aduan kepada KPDN melalui saluran yang betul. Polis Sarawak akan menggerakkan lebih kurang 700 orang pegawai dan anggota bagi pelaksanaan OPS Selamat 22 yang akan bermula 8 hingga 13 April ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta menerusi kenyataan media memaklumkan warga polis Diraja Malaysia dari pelbagai cawangan dan jabatan akan terlibat bagi menentukan keselamatan pengguna jalan raya dan memastikan rumah yang ditinggalkan berada dalam keadaan selamat. Tumpuan OPS Selamat ialah di Jalan Persekutuan, Jalan Negeri dan Jalan Bandaran, terutama kawasan Kelab Kemalangan dan kesesakan lalu lintas selain kawasan perumahan dan penempatan orang ramai. Anggota juga akan ditempatkan di 49 lokasi kerap kemalangan seluruh negeri. Menurut Datuk Manca, operasi khas bersempena sambutan Aidilfitri itu bertujuan menurunkan kadar kemalangan jalan raya di negeri ini sepanjang musim perayaan selain menguatkuasa undang-undang dan peraturan lalu lintas. Orang ramai dinasihatkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan arahan anggota penguatkuasa yang bertugas kerana tindakan tegas akan diambil ke atas pengguna jalan raya yang didapati tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Sementara itu, Datuk Manca dalam kenyataan media berasingan berkata, pemandu pacuan 4 roda dalam video kes tular memandu laju di lebuh raya Pen Borneo dari arah Seratok ke Betong baru-baru ini telah menyerah diri kepada polis di Kuching. Menurut beliau, hasil siasatan pemandu tersebut telah mengaku perbuatan dan kesalahan beliau. Kes telah selesai dan pemandu tersebut telah dikeluarkan saman atas kesalahan memandu laju di bawah Seksyen 079-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987 termasuk saman lain atas kesalahan tiada lampu brek ketiga, ubah suai struktur peralatan, nombor plat fancy dan ubah suai exhaust telah diperiksa. Kenderaan pacuan 4 roda berkenaan juga telah ditahan di bawah Seksyen 60-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 untuk tindakan Jabatan Pengangkutan Jalan. Aduan berkaitan video tular tersebut telah diterima oleh Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak pada 1 April lalu. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching telah membuka 49 kertas siasatan berhubung kes penipuan. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Ashmon Bajah dalam satu kenyataan berkata, terdapat peningkatan kes bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini dengan kerugian dianggar sebanyak 2.9 juta ringgit. Katanya modus operandi penipuan adalah secara dalam talian melalui panggilan telefon serta iklan di media sosial. Mangsa yang terlibat diarahkan oleh suspek untuk menyerahkan maklumat perbankan atau membuat pindahan wang ke dalam akaun bank pihak ketiga. Jelas beliau lagi, antara menjadi mangsa termasuk pegawai kerajaan, pekerja swasta, pelajar dan suri rumah berumur lingkungan 19 hingga 70 tahun. Kesemua kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan.
Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. RTM teman setia anda, kita kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan berita dalam negara. Baik Fazril, terima kasih. Pengusaha bas ekspres digesa untuk menyediakan pemandu kedua untuk setiap perjalanan lebih 300 km. Menurut pengarah JPJ Pulau Pinang, Zulkifli Ismail, hasil operasi khas sempena Aidilfitri, pihaknya mendapati ramai pengusaha gagal sedia pemandu kedua. So setakat hari ini daripada 1 hari bulan sehingga 4 hari bulan, sebanyak 121 buah bas telah kita buat pemeriksaan lah. So ada beberapa kesalahan jugalah yang dikesan lah daripada jumlah yang dibuat pemeriksaan tu. Terutama sekali kesalahan gagal kemuka pemandu kedua lah. Beliau ditemui semasa op khas perayaan Aidilfitri 2024 di Terminal Bas Penang Central. Hampir 20 rumah di Taman Nusantara Yan Kedah rosak selepas dilanda ribut malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Yan, Nur Hamidi Ali memberitahu panggilan berhubung kejadian diterima pihaknya pukul 11.39 malam. Hujan dan angin kencang berlaku pada sekitar 11.25 malam telah menjejaskan sebahagian bumbung dan siling rumah penduduk. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Selain bantuan fizikal, pihaknya turut memberi khidmat nasihat keselamatan mengambil kira kerosakan dialami berisiko membahayakan penghuni. Dua kelindan lori muatan perabot maut dalam kemalangan di kilometer 307.5 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara. Lori dinaiki kedua-dua mangsa warga Bangladesh melanggar bahagian belakang sebuah trailer yang membawa muatan tepung. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata petugas kesihatan mengesahkan kedua-dua mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, pemandu lori mengalami patah tangan manakala pemandu trailer tidak mengalami sebarang kecederaan. Sabarozi berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.55 pagi sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Gopeng digerakkan ke lokasi. Mangsa didapati tersepit di bahagian hadapan lori dan berjaya dikeluarkan. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Empat lokasi titik panas kemalangan dikenal pasti pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perlis. Ia melibatkan Jalan Alustar Kanga, Lebuh Raya Changlun Kuala Perlis, Jalan Kanga, Kanga Jaya Kuala Perlis dan Jalan Kanga Padang Besar. Menurut pengarah JBPM Negeri Penguasa Kanan Bomba Muhammad Zaidi Ma'at, pemantauan di lokasi berkenaan akan ditingkatkan dengan rondaan berkala bermula semalam hingga 21 April ini. Dalam perkembangan lain, beliau maklumkan 538 kes kebakaran terbuka dilaporkan bagi tempoh 1 Januari hingga 3 April lalu berbanding 536 kes sepanjang tahun 2023. Peningkatan kes mendadak berikutan cuaca panas dan kering menyebabkan kes kebakaran kebun, ladang, belukar, hutan berbukit, jerami dan sampah. Kawasan kerap berlaku kebakaran terbuka ialah Utan Ajim, Kangar, Bukit Keteri, Felda Mata Air, Ladang Cuping, Laluan Antarabangsa Padang Besar dan Bukit Cabang. Sementara itu, seramai 160 pegawai dan anggota bertugas bagi kes kecemasan sepanjang perayaan Aidilfitri. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan menggunakan sumbangan peribadi 25,000 kampit beras 10 kg kepada asnaf sepanjang Ramadan tahun ini. Sumbangan berkenaan dikurniakan kepada asnaf di sekitar Ibu Negara. Selain itu, Sultan Ibrahim juga berkenan mengurniakan sumbangan beras kepada 194 kaki tangan Istana Negara serta Istana Melawati di Putrajaya. Kurniaan Seri Paduka Baginda disampaikan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Zailani Hashim.
Pastikan keselamatan dan kebajikan pekerja industri kreatif. Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS Serat 1981 bakal dipinda. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata pindaan melibatkan beberapa standard kontrak dalam akta tersebut. Pindaan juga akan melibatkan akta kanak-kanak yang memerlukan pelakon kanak-kanak mendapatkan permit bekerja. Saya telah minta Datuk Kamil Pengerusi dan juga Datuk Azmir CEO FINAS untuk meneliti. Sementara kita melalui proses itu, dia akan makan masa mungkin lagi setengah tahun ataupun setahun. Tapi kontrak-kontrak yang sedia ada, kita perlu tambah baik untuk pastikan aspek keselamatan sosial bagi para pekerja industri kreatif ini tidak diketepikan. Beliau bercakap kepada media pada program Ziarah Ramadan sempena Aidilfitri ke rumah pengarah dan pelakon M. Jamil di Puchong, Selangor. Kesalahan alat penimbang, tiada tanda harga dan promosi mengelirukan. Antara kesalahan tertinggi direkodkan Ops Pantau pada 12 Mac hingga 4 April lalu melalui pemeriksaan KPDN di 38,000 premis di seluruh negara. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata sebanyak 164 kompaun bernilai hampir RM600,000 telah dikeluarkan kepada premis atas pelbagai kesalahan. Berkaitan dengan aduan tentang harga barang, cuma harga barang ini kita serve notice kepada peniaga. Begitu juga ada juga aduan tentang dengan alat timbang sukat pun ada. Ada juga aduan berkaitan dengan promosi yang mengelirukan. Dan juga tanda harga. Tidak meletakkan tanda harga itu. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja ke Pusat Arahan Penguatkuasa ECC KPDN di Putrajaya. Pengguna boleh membuat aduan melibatkan isu bekalan dan harga barangan menerusi sistem pengurusan penguatkuasaan bersepadu yang diurus ECC. Segala aduan akan disiasat dalam tempoh 24 jam. Tiada aduan berhubung pelanggaran skim harga maksimum musim perayaan SHMMP sempena Hari Raya Aidilfitri 2024 di sekitar Ibu Negara. Pengarah KPDN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Arifin Samsudin berkata pihaknya optimis peniaga akan terus patuh pelaksanaan skim harga tersebut yang berkuat kuasa selama 15 hari sehingga 19 April depan. Dah berapa kali kita buat skim harga musim perayaan ni. Maksimum musim perayaan ni kita dapati di Kuala Lumpur bukan kebanyakan. Boleh dikatakan semua pasar raya di Kuala Lumpur mematuhi peraturan yang telah kita tetapkan. Bila pada musim skim harga maksimum musim perayaan ni, kita akan fokus, kita akan tengok pink tag tu dan 19 harga yang telah kita tetapkan ada maksimum lah. Kalau tak ada pink tag atau harga didapati melebihi daripada yang ditetapkan, kita akan ambil tindakan di bawah akap lah. Dalam pada itu, tinjauan mendapati harga ayam yang ditawarkan di pasar basah dan premis pasaraya masih terkawal. Peniaga patuh harga siling ayam yang ditetapkan meskipun bahan mentah itu tidak dimasukkan dalam senarai SHMMP Hari Raya Aidilfitri 2024. Peniaga juga optimis bekalan ayam mencukupi untuk keperluan pengguna. Hari ni boleh katakan ramai juga lah orang. So ayam pun habis. Dah 3 jam macam tu. Harga buang masa ni memang 94 kita jual. Itu harga kawalan. Alhamdulillah tak macam yang dulu. Kalau dulu datang pun RM9 kena jual RM92. Sekarang sudah jual RM94, harga lagi turun sikit lah daripada dulu. Saya rasa tahun ini tak ada masalah harga ayam, masalah bekal ayam, semua okey. Semua berjalan dengan baik. Tak ada keluhan lah untuk pembeli kita. Ada orang dah biasalah dengan harga ni. Kata okey saja. Pembeli yang ditemui turut berpuas hati dengan harga ayam di pasaran ketika ini. Harga berpatutan, insya-Allah, sebab saya regular dia. Diorang harga tetap. Kalau murah, diorang kasih murah.
Itu yang bagusnya. Contoh dia orang menjual, kalau tak ada untung pun tak boleh juga. Setidak kena ada untung. Kena buat pemantauan seluruh pasar. Sejarah hitam bergelar penagih dadah sebelum ini ternyata mengubah perjalanan hidup 30 penghuni Teduhan Kasih Sungai Buloh, kendalian Persatuan Pengasih Malaysia Pengasih. Siapa sangka kesemua mereka kini mampu berbakti kepada masyarakat melalui hasil tanaman dan haiwan ternakan. Maiza Musa Al-Bakri ada perinciannya. Pengarahnya, Jaafar Daud berkata, pelbagai hasil tanaman akan dimanfaatkan untuk kegunaan harian dan selebihnya akan dijual. Manakala ternakan seperti kambing akan dijual bagi memenuhi permintaan majlis akikah. Jadi alhamdulillah, kalau kita tengok kat sini pun pagar tak ada, pagat pun tak ada, kan? Konsep dia lain sikit. So betul-betul pemulihan dalam komuniti lah. Ya. Community base, kan? Di samping itu, penghuni di sini turut diterapkan dengan ajaran agama selain terbabit dalam aktiviti kemasyarakatan di kampung berdekatan. Pengguna dadah ni dia banyak isolasi. Dia banyak isolate diri. Dia banyak menyendiri. Jadi macam mana kita nak dia itu keluar dengan masyarakat? Malah penghuni di sini mengakui persekitaran yang positif membantu memudahkan proses pemulihan mereka. Seterusnya, bebas daripada belenggu ketagihan dadah. Okey, satu yang istimewa berkenaan dengan terapi komuniti ini, kita duduk dalam komuniti. Jadi bila kita duduk dalam komuniti, kita strong. Jadi sesama kita each other akan memberi nasihat yang mana persentage untuk kita jatuh sangat sukar sebab dibantu oleh rakan-rakan yang sama-sama memahami dan satu aliran dengan dia tadilah. Sini pun dah macam family. Ya, betul. Memang macam Rapat, rasa macam family dah rapat dah. Kadang-kadang kita rasa macam dah tak ada apa-apa benda lagi dah kita nak. I think ini je yang kita boleh bagi. Jadi apa yang I nak bagi sekarang ni, nak bagi pada back to nature lah, community, masyarakat. Betul. And for myself, untuk diri kita sendiri. Betul. Pengaruh rakan pelatih, sokongan daripada semua ahli keluarga dan juga rawatan susulan amat penting dalam proses rawatan dan juga pemulihan. Apabila kita membantu seseorang, umpamanya kita bantu diri kita sendiri. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maiza Musa Al-Bakri, RTM. Ringankan beban kos sara hidup rakyat. 280,000 warga Johor dijangka terima manfaat program jualan kasih Johor yang berlangsung 9 hari sejak 1 April lalu. Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata program dianjurkan di 60 lokasi menyasarkan golongan B40 dan M40. Kita buat di seluruh negeri Johor supaya seluruh rakyat di negeri Johor merasai kesan bantuan ini. Kita semua sedar dan insaf bahawa dari segi kos sara hidup masih lagi dirasai oleh rakyat. Jadi sebab itu peruntukan yang asal 1 juta pada tahun 2023 kita tingkatkan menjadi 5 juta untuk jualan kasih saja untuk 2024. So kita tengok memang sambutan ni sepatutnya tengah hari settle, tetapi secara lazimnya saya dilaporkan bahawa pukul 10:30 barang-barang dah habis sebab harga memang murah. Beliau ditemui semasa majlis pelancaran jelajah jualan kasih dan penyampaian sumbangan Hari Raya Aidilfitri 2024.
130 kaki tangan sokongan, pengawal keselamatan serta kaki tangan pembersihan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan terima sumbangan bakul Aidilfitri. Inisiatif kumpulan penggerak ibu bapa dan komuniti PIBKS Negeri Sembilan itu serba sedikit mampu meringankan beban penerima. Bakul Aidilfitri meliputi kaki tangan sokongan, pengawal keselamatan dan kaki tangan pembersihan pejabat yang melibatkan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Pejabat Pendidikan Daerah seluruh Negeri Sembilan. Ini adalah sebagai tanda PIBKS Negeri Sembilan, iaitu pelibatan ibu bapa komuniti Negeri Sembilan menzahirkan rasa syukur kami terhadap sumbangan warga-warga pendidik yang mana sama ada yang rasmi dan juga sokongan menjayakan agenda pendidikan di Negeri Sembilan. Ia menjadi lonjakan yang besar dengan penyertaan Yayasan Wakaf Malaysia yang telah hadir memberi dan menghulurkan bantuan. PIBKS, PIBKS Negeri Sembilan dan juga Yayasan Wakaf Malaysia yang telah memberikan sumbangan serta individu-individu tertentu memberikan sumbangan kepada 130 warga pendidikan di seluruh Negeri Sembilan. Pada hari ini mereka disumbangkan bahan-bahan asas makanan seperti beras, minyak untuk mereka sama-sama menyambut hari raya yang akan menjelang tak beberapa hari lagi. Santuni golongan mu'alaf Kelantan FM melalui program Jelajah Ramadan menjadikan pusat latihan mu'alaf pertama di Kampung Kok Keli Tumpat, Kelantan antara lokasi jelajah. Program kali ini melibatkan kerjasama strategik melibatkan Telekom Malaysia TM, Yaya Nadia Empire dan Adabi serta Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK. Alhamdulillah, kolaborasi ini saya sangat teruja. Last year kita buat banyak kolaborasi dengan RTM, and this year ini pertama kalilah kolaborasi untuk this year, dan saya mengharapkan hubungan baik di antara TM dan RTM akan terus diadakanlah dalam masa-masa hadapan. Okay, RTM adalah platform pada saya lah di peringkat Yaya Empire, media arus perdana yang boleh menyumbang termasuk program-program CSR seperti mana yang kita adakan hari ini boleh attract crowd daripada akar umbi. Gitulah kalau kita tengok. Jadi buat masa sekarang seramai 40 orang para mu'alaf telah belajar di sini sepanjang hari dan mereka merasa gembiralah dengan kewujudan pusat ini kerana mereka dapat hadir setiap hari dengan diberi peluang belajar ilmu dengan para ustaz, terutama di tempat lahirnya ulama Tok Selehor di sini. Lazimnya terdapat masjid menyediakan perkhidmatan mengasuh kanak-kanak bagi memudahkan ibu bapa menunaikan solat tarawih berjemaah. Lain pula di Surau Pondok Abu Bakrin, Kampung Kebun Air, Kuala Terengganu. Ruang solat khusus disediakan untuk kanak-kanak. Laporan Nur Azila Matsani. Pengasas Surau Abu Bakrin Muhammad Anapiah Abu Bakar berkata, perkhidmatan yang disediakan secara percuma itu mendapat sambutan baik. Bukan sahaja bertujuan mengimarahkan surau, usaha itu juga mampu menerapkan budaya cintakan masjid dan surau dalam kalangan kanak-kanak. Bermula pukul 6 petang akan beriftar, membaca al-maturat dan berterawih. Berkonsepkan ibadah dalam riadah, jumlah kanak-kanak yang menyertai program itu semakin bertambah. Dengan hanya 20 kanak-kanak pada awal Ramadan, kini jumlahnya 100 orang sehari. Usaha sebegini membolehkan ibu bapa menunaikan solat berjemaah dengan selesa tanpa perlu memikirkan anak-anak mengganggu jemaah lain. Ada tempat untuk anak-anak mereka ni belajar solat tarawih dan solat tarawih tadi, dan kita juga ada inisiatif di hujung Ramadan nanti yang mana tak tinggal solat tarawih ada hadiah kita rahsia dulu, sebab kita dah biasa dah buat hadiah ni untuk anak-anak ni. Jadi bulan puasa ni khusus kita akan bagi hadiah, insya-Allah.
Bagi menggalakkan anak-anak berjemaah secara konsisten sepanjang Ramadan kali ini, ganjaran khas ditawarkan kepada mereka. Ia merupakan wang tunai yang akan diserahkan sebagai kejutan pada malam Aidilfitri. Cabarannya budak-budak biasa budak-budak ni dia kuat main sikit. Dia tak macam ke orang muda kan dia main melek, tapi budak-budak ni dia main kadang-kadang dia main, kadang-kadang dia main duk sempurna. Tapi kita nak suruh gitulah, kita nak suruh dia kekal main-main, yang nak ajar dia untuk supaya tidak tinggal sembahyang. Antara ni sembahyang tarawih ni lah. Memang pendidikan daripada awal kan, memang saya sebanggalah macam ada pendidikan agama kan untuk budak-budak masa learning. Maknanya kalau nak cari tempat lain kan susah, rasa dah bimbang sebab kita boleh tengok dia kan, pantau dia. Kalau kita kena pergi tempat jauh-jauh luar pada tempat budak-budak ramai kan, rasa macam nak percaya pula dia tu mayang ke dok ke kan. Kalau kita dekat dengan budak-budak ni, pendidikan pada awal gini, kita rasa selamat sikit. Bagus juga kalau ada. Memang kita digalakkan lah kalau ada perbanyakkan untuk anak-anak kampung. Mana masa kita kecil-kecil dulu tak ada tempat-tempat gini. Mana kalau kita dah pergi masjid tak ada lah. Learning anak-anak kita ni boleh terawih berjemaah sama mak ayah. Memang satu peluang lah untuk anak-anak kita dekat dengan masjid surau. Hasratnya supaya pendidikan awal kanak-kanak diterapkan melalui pendekatan masjid untuk semua. Nur Azila Matsani, RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda.